أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمدك ربي ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونعوذ بك يا الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونوايانا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه غر الميامين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha, pengurusi dan barisan ahli jawatan kuasa masjid yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, sahabat dan guru saya Syekh Ahmad Taha, dan seterusnya kepada seluruh para jamaah muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati serta memberkati majlis pertemuan kita pada malam ini. Hadirin yang dikasihi sekalian, malam ni sejarahnya Tuan Haji kita minta saya sampai 3 kali tukar. Maksudnya dia minta ustaz masuk. Saya kata Ji tak boleh, dah ada jadual. Dia telefon lagi, ustaz tarikh tukar pula, tarikh ini pula. Haji tak boleh juga Haji, ini dah orang punya dah. Malam ni pun sebenarnya dekat Masjid Jeram, Semen Jeram tu. Tapi saya kata sebab dia sebulan 2 kali, jadi saya kata tak apalah Haji, malam ni saya masuk sini. Kan, malam ni masuk sini. Okey, malam ni saya masuk sini sebab sana 2 kali. Jadi kalau tak datang malam ni, malam lain ada lagi kan. Jadi meraihkan Tuan Haji kita, okey, saya anggap sebagai ayah saya sendiri mudah-mudahan, tuan-tuan. Jadi kita raihkan perasaan dia. Alhamdulillah tuan-tuan, kita bertemu lagi pada malam ini. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, tajuk kerana kita tak ada kitab, maka tuan-tuan saya sentuh tajuk perbincangan umum yang saya harapkan tuan-tuan dapat ambil faedah daripada apa yang saya nukilkan ini, iaitu saya mengambil apa yang pernah dibentangkan oleh seorang tokoh besar dalam dakwah Islam. Nama dia Syekh Fathi Yakan. Di dalam kitabnya di dalam kitabnya Qawaribun Najah. Dia ada satu kitab namanya Qawaribun Najah, dikarang oleh Fathi Yakan rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan, beliau menyebut dalam kitab Qawaribun Najah, maknanya bahtera penyelamat. Maknanya kita dalam melayari bahtera kehidupan ini, kita nak selamat, kita kena baca buku ni, maksud dia. Dalam buku itu beliau menyebut seorang mukmin dan seorang muslim yang hidup di dunia ini tidak akan pernah lepas, mesti akan menghadapi 5 cabaran atau 5 perjuangan atau 5 musuh. Kalau dia betul-betul orang beriman, dia akan menghadapi depan dia semuanya 5 musuh. Boleh jadi 4, boleh jadi 3, tetapi 5 ini ada terbentang depan dia. Itu kalau dia hidup sebagai seorang mukmin yang beriman dengan iman yang betul, dia akan hadapi 5. Beliau menyebut musuh pertama yang akan dijumpai oleh dirinya.
Tuan-tuan, adalah yang pertama disebut, saya tak ikut tertib lah tuan-tuan. Yang pertama adalah syaitanun yudillu. Asyaitanu yudillu, iaitu syaitan yang sentiasa ada hidup dengan dia sepanjang hidup, yang setiap detik dan masa cuba untuk menyesatkan pegangan kehidupannya. Tuan-tuan, kalau jadi orang beriman yang betul, tuan-tuan kena tahu kita selalu akan diserang oleh syaitan untuk sesatkan kita. Dalam keadaan kita sedar atau kita tak sedar. Tuan-tuan semua hafal ayat Quran. Saya baca sikit je, tuan-tuan mesti boleh sambung. Allah sebut apa dalam surah Yasin? Yasin ni makcik takkan tak hafal. Confirm semua hafal. Ada orang tua tuan-tuan dekat kampung, surah lain semua dia tak boleh hafal. Alam Nashrah pun dia tak boleh baca. Tapi Yasin dia hafal awal hingga akhir, tak payah tengok. Sebab membesar dengan Yasinan sampai tua. Dia membesar dengan Yasinan sampai tua. Dalam surah Yasin Allah menyebut, Ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian anak Adam, janganlah kalian memperhambakan atau tundukkan diri kalian itu dengan syaitan. Kerana syaitan itu bagi kamu semua wahai manusia adalah musuh yang nyata. Maksud musuh nyata apa tuan-tuan? Dia musuhi kamu walaupun kamu tak tahu kamu sedang dimusuhi. Tuan Haji tengah duduk kat situ tu, Ji, syaitan duduk kat sebelah. Dia kata, ya Ustaz Syafiq tu tak payah dengar pun dia cakap. Dia masuk kan, Ji. Kadang-kadang syaitan tu jin, kadang-kadang syaitan tu manusia. Orang Arab dengar ceramah boleh faham tuan-tuan. Ketawa siap. Arab. Tuan-tuan, dia kadang-kadang masuk. Kadang-kadang ustaz ceramah panjang sikit je, dia masuk, dia kata ustaz ni bila nak berhenti. Tuan-tuan tengok. Semua syaitan, hatta orang dalam masjid tengah dengar kuliah, dia boleh kacau macam tu. Bukan kacau, dia musuhi kita. Dia nak bagi rosak amal kita. Tuan-tuan, ini orang pergi masjid tau, bukan tak pergi masjid. Tuan-tuan naik motor jalan nak pergi masjid, sampai depan tu ada warung. Tuan-tuan lalu nak sedekah daripada warung. Orang warung tengah makan, tuan-tuan dalam hati kata, teruk betul lah dia orang ni. Orang dah azan pun tak nak pergi sembahyang masjid. Tuan-tuan, pasal tak? Syaitan sedang meniupkan dalam diri orang yang pergi masjid, bukan tak pergi masjid. Dia merasakan dirinya lebih baik daripada orang tu. Bukan orang tu tak sembahyang, dia cuma tak datang masjid. Tapi dia tiupkan dalam diri kita, aku lebih suci, lebih baik, lebih mulia daripada orang tu. Tuan-tuan, syaitan. Sebab itu tuan-tuan, kita mesti mengambil pendirian. Saya dan tuan-tuan, ada masa, bukan masa, banyak masa kalah. Tuan-tuan, tapi kita mesti ambil satu pendirian yang tegas, bahawa dalam hidup kita ini, aku akan pastikan perlawanan dan perjuangan dengan syaitan akan terus berlawan. Terus berlawan. Lawan tetap. Kita akan terus lawan. Dan kita akan terus lawan, tuan-tuan, kerana perjuangan melawan syaitan itu sampai kita mati. Kalau dah baik, dah okey, tuan-tuan, sebenarnya di situlah syaitan tak payah kacau lagi, tuan-tuan. Kerana tuan-tuan cukup sudah merasakan diri tuan-tuan baik dan soleh. Merasakan diri baik dan soleh itu sebenarnya telah menjatuhkan kita sebelum syaitan menggunakan dia punya senjata lagi. Jadi tuan-tuan ingat, kena tahu. Baik, tuan, kita ada 5 kan, baru 1. Untuk menghadapi musuh yang namanya syaitan, dia guna cara apa, tuan-tuan, untuk sesatkan saya dan kita semua. Saya pun kena, tuan-tuan, walaupun namanya ustaz, doktor. Dia bukan kira doktor ke profesor, tak. Selama kamu manusia muslim yang menyembah Allah, dia nak ramaikan penduduk neraka dengan sebanyak mungkin orang sesat bersama dengan dia. Kamu wala udillannahum wala amurannahum. Dia kata pasti aku akan sesatkan mereka semua. Aku akan ajak mereka semua. Aku akan hasut mereka semua. Mereka mengubah ciptaan Allah dan tidak mati Allah. Tentang itu yang akan dibawa kepada kita. Dia akan bisik, hasut, ajak.
illa an da'autukum fastajabtum li. Da'autukum fastajabtum li. Dalam surah Asy Allah kata, dia kata, kamu jangan salahkan aku wahai manusia. Aku punya kerja cuma ajak aja, kamu yang ikut ajakan aku. Tuan-tuan tengok, dia punya senjata adalah ajak. Soalan saya kepada tuan-tuan semua, syaitan yang nak sakiti kita, dia buat sakit dekat kita, dia ajak jahat, dia ganggu kita, dia kacau kita, dia menguatkan tukang-tukang sihir, saharatun, pawang-pawang, bomoh-bomoh untuk dia melakukan kejahatan dalam masyarakat. Ini semua kerja syaitan. Kerja syaitan, tak? Soalannya, kita tak nampak dia, dan dia musuh kita. Macam mana nak berlawan? Orang kata je, lawan lain padang. Kalau saya bergocok dengan Haji, lawan tangan Gusti, nampak dengan nampak. Betul je? Boleh sentuh, boleh peluk, boleh tarik. Sekarang ni berlawan dengan syaitan, dia nampak kita, kita tak nampak dia aja. Betul lah? So jadi tuan-tuan, bila Allah Ta'ala nyatakan dia musuh kita, macam mana nak berlawan? Nak lawan Haji, nak lawan macam Haji, tak nampak. Tuan-tuan tengok, Nabi SAW dan Allah Ta'ala ajarkan kita semua dalam Quran untuk tuan-tuan melemahkan syaitan dan berlawan dengan syaitan. Nabi tinggalkan kepada kita yang dinamakan tahsinat. Tahsinat, iaitu pelindung, pendinding diri daripada kejahatan syaitan. Dan tuan-tuan, tajuk tahsinat ni, Tuan Haji, kalau nak buat kuliah maghrib tajuk tahsinat saja, kita perlukan 3 kuliah untuk bahaskan secara mendalam. Tuan-tuan, apa yang Nabi ajar untuk berdinding dan benting diri kita yang syaitan selalu nak asuh kita. Tuan-tuan, banyak apa Nabi ajar bacaan pagi, apa Nabi ajar bacaan petang, apa Nabi ajar pakai baju, apa Nabi ajar nak buka baju, apa Nabi ajar masuk tandas, apa Nabi ajar keluar tandas, apa Nabi ajar nak makan, apa Nabi ajar selepas makan, apa Nabi ajar nak berjima, apa Nabi ajar ketika nak keluar rumah. Semua diajar Nabi, tuan-tuan. Itu namanya doa dan zikir. Siapa yang melaziminya, dia akan kuat bentengnya dan syaitan tak akan lut untuk menyesatkan dia. Ji, tak nak tanya jauh-jauh Ji, tadi pakai baju, baca tak? Jujur daripada hati. Makcik, masuk tandas tadi baca tak? Lali. West tuwek Ustaz, lali. Tuan-tuan boleh bayang tak? Tuan-tuan boleh bayang tak? Setiap kali kita masuk ke dalam tandas atau pakai baju atau buka baju atau makan atau apa, setiap kali kita menyebut nama Allah, dia akan terdinding. Dan kalau kita lupa, dia akan bersama dengan kita. Itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, dan menyebutkan hadis yang banyak di dalam kitabnya Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrar sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, itu nak hadapi syaitan, kita ada 4 musuh lagi dalam cerita ni, baru 1. Yang satu ni tuan-tuan, ada banyak senjata yang Nabi bekalkan kepada kita. Yang pertama saya sebut tahsinat. Tahsinat ni maknanya apa, tuan-tuan? Doa-doa, zikir-zikir harian yang kita lakukan setiap hari, yang kalau kita buat akan menjaga diri kita daripada syaitan. Tuan-tuan pakai baju, bismillah, dia tak akan memakai dengan kita. Tuan-tuan buka baju, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu, dia tak akan nampak tubuh kita. Tuan-tuan masuk tandas, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dia tak akan boleh mudaratkan kita. Tuan-tuan keluar, alhamdulillahillazi azhaba anil adza wa afani. Keluar rumah baca bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mendatangi isteri baca bismillah, Allahumma, kuat sekali,
mendatangi isteri, Allahumma sudah, tengok makcik. Makcik tengok makcik. Anak wis 5, 6, 7. Putune wis 40. Doa pak jimat kau orang reti. Ha? Tuan-tuan tengok nampak je simple. Apa Nabi kata dalam hadis? Siapa yang mendatangi isterinya lalu membaca bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitani. Ni sudah tuan-tuan, parah ni tuan. Haji kena beranak lagi Ji. Yang kali ni baca doa pula. Nabi, siapa yang mendatangi isterinya dan membaca Allahumma bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitani ma razaqtana, syaitan tidak akan mendekati benih seandainya itu akan menjadi anak. Dia tak akan boleh dekat kepada budak itu. Besar tak tuan-tuan kesannya? Besar hanya dengan doa bismillah tadi. Subhanallah. Ji, dia kalau selalu buat ingat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tuan-tuan tengok. Tuan-tuan, ini memang nampak lawak, tapi sebenarnya ia penting. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Kalau bukan mafhum daripada kalam Nabi, kalau orang tu tidak membacanya, andai Allah rezekikan anak kepada orang itu, anak itu didampingi oleh syaitan, perangainya, sifatnya. Itu yang kata turun makin naik, keluar masuk makin keluar. Hadirin semua, tuan-tuan, nampak kecil tapi besar. Nabi SAW kata tuan-tuan, siapa yang keluar rumah baca bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah, dikatakan kepada orang ini, engkau telah dijaga, engkau dah pelihara sampai di balik rumah dalam penjagaan Allah SWT. Jadi tuan-tuan, yang pertama tadi namanya apa? Tahsinat. Yang ni tuan-tuan kena panggil ustaz. Suruh syarahkan setiap doa harian. Daripada awal bangun pagi, alhamdulillahillazi ahyana, sampai masuk tandas, keluar tandas, pakai baju, buka baju, makan, keluar rumah tidur, sampai habis. Tuan-tuan kena buat. Saya ada kitab yang saya karang sendiri, alhamdulillah tuan-tuan. Siap, tajuknya azkar, ringkasan khulasatul azkar. Tuan-tuan boleh ambil, tuan-tuan boleh cetak, tuan-tuan boleh minta ustaz mengajar. Ambil tuan, boleh, saya bagi free je. Tuan-tuan nak bayar RM10,000. Kalau nak free, ambil free. Nah, saya siapkan dah. Ambil, cari ustaz mengajar. Setiap satu ada doanya. Satu. Yang kedua tuan-tuan, dipanggil sebagai dawam zikrillah, iaitu selalu berada dalam zikir. Zikir yang paling afdal dan paling utama dan paling penting adalah baca Quran. Kalau boleh tuan-tuan, pakcik, setiap hari, tuan-tuan ni umur kita dalam keadaan seperti ini ni tuan-tuan, jangan anggap kita ni dah tak ada nafsu keinginan kepada dunia, keinginan kepada angan-angan. Dah, sifat nafsu tak sama dengan sifat tubuh badan. Kita makin tua, badan makin lemah. Tetapi tuan-tuan, keinginan nafsu semakin tua semakin tamak. Semakin tua semakin tamak. Semakin tua semakin angan-angannya panjang. Panjang angan-angannya. Nah, kalau kita sembang tu, Ji, ada orang nak jual tanah 50 hektar, murah je, Ji. Ui, mana Ustaz? Mana Ustaz? Padahal dia nak gempur pun tak larat dah, tapi nak ngumpul tu kuat lagi. Ngumpul. Angan-angan panjang. Angan-angan panjang. Hadirin semua, maka tuan-tuan yang dikasihi sekalian, dengan sifat itu kita memerlukan satu kekuatan dalaman. Antara kekuatan dalaman yang perlu ada dalam diri kita adalah zikir. Antara zikir yang paling afdal adalah Quran. Saya pesan kat diri saya sendiri sebelum tuan-tuan semua, pastikan dan wajibkan diri kita setiap hari jangan sampai tak ada baca Quran.
Jangan. Yang dalam sembahyang jangan kira. Ni yang baca, yang buka, yang tengok. Tuan-tuan ambil. Paling afdal, paling baik lah tuan-tuan. Paling baik lah, paling baik. Paling baik. Paling baik. Paling baik dapat satu hari satu juzuk. Paling baik. Kalau dapat. Kalau tak dapat, tuan-tuan dapat 3 muka surat, 4 muka surat pun okey. Tapi jangan tinggal apa pun terjadi kecuali haid nifas. Apa pun terjadi, jangan tinggal. Semalam saya menyembang dengan Syekh Ahmad Taha tentang seorang guru beliau di Mesir baru meninggal dunia. Tuan-tuan, baca sembahyang maghrib, sembahyang isya. Sembahyang isya habiskan baca 5 juzuk dalam sembahyang. Jadi imam 5 juzuk. Tuan-tuan boleh bayar 5 juzuk aja. 2 rakaat. Syekh Usama rahimahullah ta'ala. Itu dalam sembahyang. Maksudnya tuan-tuan, mesti pegang Quran dan baca, kerana itu zikir ini dapat melemahkan pengaruh syaitan dan menguatkan diri kita. Ingat tuan-tuan, pesan kepada anak-anak kita. Engkau sibuk macam mana pun, jadi doktor, jadi engineer, jadi accountant, meniaga, buka pasar, kedai runcit, tak kisahlah, kerjalah apa pun. Yang penting setiap hari jangan lupa ada bacaan Quran, wirid yang kamu tak tinggal. Itu kekuatan dalam diri tuan-tuan. Kalau itu habis tuan-tuan, habis yang lain. Quran. Tuan-tuan, ini saya tak usah buat sembahyang fardu tu memang mesti kita buat lah. Ini wirid. Hadirin yang dikasih sekalian, jadi syaitan akan kalah dengan manusia apabila dia banyakkan zikir, ingati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebut mafhumnya tuan-tuan, diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Dalam diri anak Adam ada satu jenis syaitan. Nama syaitan itu khannas. Dia akan letakkan belalai dia ada belalai kan, dia letakkan dekat hati manusia. Wa idza dzakarallaha takhannas. Kalau orang tu ingat Allah, hati dia akan cabut belalai tadi. Kalau dia lalai, dia akan letak, masukkan angan-angan, bisikkan kejahatan, suruh satu buruk ke orang, suruh macam-macam. Takhannas. Macam mana cara nak keluar dia? Mesti banyak zikir. Sebab itu tuan-tuan makcik, benda yang tak membudaya dalam masyarakat Melayu kita, benda yang tak membudaya, iaitu apa? Ke mana-mana bawa tasbih. Benda itu tak membudaya dalam masyarakat kita. Tetapi tuan-tuan tengok dalam masyarakat Arab, tuan-tuan pergi Saudi, tuan-tuan pergi Mesir, tuan-tuan pergi Jordan, tuan-tuan tengok orang kat kedai makha, kat kedai kopi pun kadang-kadang duduk dengan tasbih. Kita nak ngeteh lah, tak apa pegang tasbih. Makcik lepas ni suami nak pergi ngeteh, bang nak ngeteh lah, ni tasbih bawa sekali. Biar sambil duduk nyembang tu tangannya subhanallah. Tak apa, dalam hati pun tak apa. Tuan-tuan, zikir. Kalau tak bila zikir tuan-tuan, mesti tuai. Sikit lagi masa tinggal. Hadirin yang dikasihkan, itu satu. Itu musuh yang manusia. Kita akan jumpa tuan-tuan, nak tak nak dia akan datang. Namanya syaitan. Yang kedua, susah tuan-tuan. Yang kedua ni lagi susah daripada yang pertama. Yang kedua namanya nafsu. Saya ada, tuan-tuan ada, semua orang ada. Yang hidup ni semua ada. Nafsu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu yang ada dalam diri manusia ini selalu menyuruh pemiliknya melakukan benda jahat. Selalu tuan-tuan, selalu. Ada masa kita menang, kita tak buat. Ada masa kita kalah, kita buat. Betul je? Betul. Dialah yang akan minta diri kita untuk tamak. Nafsu itulah yang tolak diri kita panjang angan-angan. Nafsulah yang bawa diri kita untuk sombong. Dialah yang tolak diri kita untuk mendahkan orang. Dialah yang tolak diri kita untuk gila jawatan. Dialah yang tolak diri kita untuk suka dipuji. Dialah yang keluarkan daripada diri dia untuk sekian. Banyak tuan-tuan. Susah tuan-tuan, hak Tuhan. Dengan itu jalan keluarnya pun susah. Apa dia tuan-tuan? Antaranya Nabi mengajarkan kita iktikaf, puasa, jihad fisabilillah. Benda yang susah, yang memecahkan nafsu kita. Benda susah yang memecahkan nafsu. Kalau duduk senang tuan-tuan, duduk senang,
dia akan menjadikan diri orang itu terbuai dengan kesenangan dan tenggelam di dalam musuh. Sebab tu tuan-tuan semua sebenarnya kadang-kadang bersyukur kepada Allah kalau hidup kita ni biasa. Tuan Haji tak dapat Tan Sri. Duit dia banyak, tuan-tuan, saya tahu punya kekal, tuan-tuan. Tapi maknanya taklah macam orang lain yang banyak, tuan, yang semuanya buang senang, tuan. Hadirin yang dikasihi sekalian. Haji nak minta sumbangan ni, sekolah kita perlu nak belikan air cooler. Haji ya, dia banyak haji kan? Air cooler 1,980 nak 2 untuk budak darjah 1 darjah 2. Harap lepas seminggu ni selesai ceknya. Saya dipertanggungjawabkan untuk cari, tuan-tuan. Saya ahli lembaga para sekolah, jadi minta ustaz tolong carikan 2 air cooler untuk pelajar-pelajar. Baik, sekolah kita kat Muar, tuan, dekat dengan SCJ tu. Dekat dengan SCJ tu, satu laluan syarikat hijau Renhill tu kan. Sekolah swasta. Baik, hadirin semua, tuan-tuan, tengok. Nafsu sangat susah sehingga untuk melenturnya memerlukan jihad dan pengorbanan yang tinggi, dan sifatnya itu ada dengan kita walaupun wirid ada sekali. Tuan-tuan pernah tak kalau wirid dan zikir, dalam hati timbul ujub, datang mana? Nafsu. Sembahyang datang riak, timbul mana tu? Nafsu. Itu lebih susah daripada syaitan. Syaitan, tuan-tuan, wirid dia lari. Ini, tuan-tuan, wirid dia ada sekali kan, tuan-tuan. Dia memerlukan jalan untuk ditarbiyah, dilentur, dibentuk. Itu namanya nafsu. Jadi dah berapa dah baca? 2 daripada 5. Orang yang beriman sepanjang hidupnya pasti akan, kalau betul-betul mukmin, tuan-tuan, dia akan jumpa sama ada selalu atau tidak 3 musuh yang lagi yang bersifat fizikal yang nampak. Apa Nabi kata dalam apa disebutkan dalam riwayat? Yang pertama, al-kafiru yaqtuluhu wal munafiqu yubghidu wal muslimu yahsuduhu. Orang kalau beriman, hidupnya betul beriman dalam paksi iman, dia akan dimusuhi oleh orang kafir. Kerana iman dan kufur bertentangan, tak boleh sama. Iman dan kufur bertentangan. Iman ni kepercayaan Allah paling besar dan paling tinggi. Kufur, dia tak mempercayai Allah. Asas itu menjadikan pertentangan berlaku. Maka orang kafir akan memusuhi dan memerangi orang Islam cuma dengan pelbagai bentuk dan cara. Boleh jadi dengan cara perang, itu berlaku di negara Arab contohnya. Okey, di Sudan, berlaku di Syria, berlaku di Palestin, itu contoh. Tetapi boleh juga peperangan itu berlaku secara senyap. Di Syria, kata Syekh Said Hawa dalam kitabnya Jundullah Thaqafatan wa Akhlaqan, dibina 500 ke 100 buah sekolah kristianisasi itu pada zaman 60-an di Syria. Tujuannya apa? Memerangi kaum muslimin dengan merosakkan anak-anak mereka dengan menggunakan sekolah, sistem pendidikan. Bila budak-budak ni masuk sekolah tu, anak-anak ni dimasukkan pemikiran jahat, dimasukkan akhlak yang tak buruk, dijadikan masalah sosial dengan budak-budak tu ditumbuhkan. Tak apa kamu lelaki perempuan duduk satu kelas main ni, tak apa. Biasakan budak itu dengan masalah sosial. Tuan-tuan, ini berlaku tahun 60-an di Syria, bukan di Malaysia. Di Syria, negara Arab yang ramai ulama. Orang-orang kafir akan menyusun apa je jalan dan cara supaya kaum muslimin ini diperangi. Kalau tidak dengan persenjataan, diperangi akal, pendidikan mereka, tanah mereka diambil dan dirampas dengan berbagai cara. Tuan-tuan, ini akan berlaku selama ada mukmin di tempat tersebut. Tuan-tuan tak nampak pasal kita tak diperangi duduk kat back rumah ni, mana ada nampak? Tetapi tuan-tuan, bergeraknya mereka. Tuan-tuan tahu tak? Ustaz Badri Shah, Ustaz Badri Shah, Timbalan Mufti Pahang. Baru ni saya tengok ceramah dia, video pendek. Pada tahun ni di Malaysia ni, tahun 1947, Merdeka 1957 ataupun 1927. Merdeka 1957. 1927 di Malaysia, daripada Johor Bahru sampai ke Perlis, ada sekitar lebih kurang 20 ke 30 rumah Freemason. Tahu tak rumah Freemason tu tak? Rumah tu kalau tuan-tuan tengok dekat ujung tu, dia ada lambang macam ni, macam geometri tu. Tuan-tuan tahu tak kat sini yang paling dekat kat mana? Ni kat sini. Kat mana? Paling dekat.
Kalau tak silap saya lah tuan-tuan, yang satu paling banyak dekat Dangabe, Johor Bahru. Tuan-tuan pusing Dangabe tu jalan, ada nampak satu rumah kecil je kayu. Bersih, lapang, dekat dengan Teluk Dangar. Tuan-tuan nampak lambang Freemason. Tapi yang sini saya tak tahu tuan, lambang tu ada ke tidak. Tapi saya rasa macam ada, macam tak tinggal. Ni, dekat jalan Jerah Masjid tu. Jalan Jerah Masjid tu, Sembang Jerah kan? Sampai kat traffic light 4 tu, yang dekat tempat Fakih Zaid, surau Fakih Zaid. Tahu kan Fakih Zaid? Kenal tak Fakih Zaid? Fakih Zaid punya surau tu, tuan terus ke dalam. Sebelah kanan ada rumah besar papan. Saya tak pasti lambang tu sama ke tidak. Tuan-tuan, Freemason. Tuan-tuan pergi ke Ipoh, sama juga saya nampak. Tuan-tuan, Freemason ni apa? Freemason adalah gerakan Yahudi yang berjalan di seluruh negara umat Islam, memasukkan racunnya ke tanah air tersebut. Tuan-tuan boleh bayang organisasi itu kalau dah berjalan dalam dunia umat Islam tahun 20-an, sekarang kita 2023, puluhan dia bertapak secara underground, rahsia, orang tak tahu pergerakannya. 2 kelab paling besar yang bergerak di seluruh dunia, Rotary dengan satu lagi Lion apa namanya, 2 kelab paling besar dalam bidang kebajikan. Di dalamnya adalah memasukkan racun-racun untuk membunuh identiti kaum muslimin. Tuan-tuan jangan hidup dalam keadaan senang, tuan-tuan. Tak, kita mesti sentiasa hidup dalam keadaan bersiap-siaga, berjaga-jaga. Yang paling penting tuan-tuan, tuan-tuan mesti sedar, sentiasa berjaga-jaga dalam kehidupan ini tuan-tuan, melakukan yang paling baik, kerana dia akan sampai pertentangan itu berlaku dan wujud. Era kemodenan serangan kepada umat Islam sudah ditukar, tidak lagi dengan sistem persenjataan. Ditukar dengan satu istilah. Ini saya mengajar di universiti tuan-tuan. Istilah ni dipanggil kolonism. Kolonism, penjajahan moden yang masuk ke dalam masyarakat. Baik tuan-tuan, habis bab itu. Itu yang 3 kan, iaitu apa? Orang kafir yang memerangi kamu kalau kamu jadi mukmin yang sebenar. Yang keempat, wal munafiqu yubghidu, iaitu dalam kehidupan kamu, kalau kamu jadi orang baik, kamu mesti akan jumpa ada orang munafik yang bertopengkan Islam dan Muslim dan mukmin pada zahirnya, tetapi hatinya penuh benci kepada kamu. Kalau kamu jadi orang baik, kamu jadi orang baik, buat masjid betul-betul, jalankan masjid baik-baik, sembahyang betul-betul, bina madrasah baik-baik, ajak orang buat baik, kamu akan dimusuhi, diperangi oleh orang yang zahirnya Muslim. Pakai jubah kadang-kadang, pakai kepiah kadang-kadang, pakai kain plekat kadang-kadang, pakai telkung kadang-kadang, pakai tudung kadang-kadang. Tak kira lah tuan-tuan, kadang-kadang tak pakai jubah pun, pakai tengkolok, kadang-kadang pakai topi, tak kira. Yang penting hatinya dia tak suka tengok orang mukmin, tak suka tengok orang Muslim, tak suka tengok masjid ini makmur, tak suka tengok ada majlis ilmu yang baik dan banyak, tak suka. Dia akan buat jarum, buat itu, buat ini, jangan bagi itu, sekolah biar tutup, orang jangan jadi baik, orang biar jadi jahat, orang rosak tak apa, jangan jadi. Dan ini namanya munafiqun yubghidu. Jadi orang Islam, kita akan bertemu dengan makhluk macam ni, dengan pelbagai bentuk dan topeng dan watak. Dan yang terakhir adalah wal muslimu yahsud, orang Islam yang hasad dengki dengan dia. Sama-sama Islam, sama-sama satu kompak, sama-sama makan geteh, sama-sama pergi haji, sama-sama pergi umrah, sama-sama buat kerja dakwah, sama-sama buat kerja Islam, sama-sama buat kerja kebajikan, sama-sama bangunkan madrasah, tetapi hasad dengki. Orang tu keretanya lebih besar, dia kurang besar. Orang itu dapat pangkat, dia tidak dapat pangkat. Orang itu bininya besar, dia bininya kurang besar. Nampak tak? Dia buat baik, orang tidak sanjung. Dia buat jahat, orang nampak. Tuan-tuan, al-mu'minu yahsud. Sebab itu kalau tuan-tuan buka di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Ta'ala menyebut dalam suratul Falaq, satu surah yang sangat agung dan sangat besar, yang Allah Ta'ala mulakan perkataannya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allah Ta'ala mengikat perkataan hasad dengan nafasat.
Nafata ni maknanya apa? Iaitu wanita-wanita yang tiupkan mantra-mantra sihir kepada alat-alat sihir, yang diikat itu dengan perkataan hasad. Maknanya apa tuan-tuan? Apa yang berlega dalam masyarakat daripada permusuhan yang tak pernah habis, jatuh menjatuhkan harta di kalangan ahli keluarga, pembahagian harta pusaka yang menjadikan perkelahian tak pernah habis, semuanya berpunca daripada hasad. Tengok orang meniaga tak tenang, tuan-tuan, punca daripada hasad. Nabi sebut, hampir menyerang kamu da'a umamun qablakum, hampir menyerang kamu penyakit umat terdahulu yang merosakkan mereka. Nabi kata al-hasad, iaitu rasa tidak puas hati dengan orang lain punya nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dan tuan-tuan, hasad ni bukan datang dekat orang tak datang kuliah. Hasad ini datang kepada orang yang sembahyang, yang belajar, yang zikir. Kadang-kadang dia hasad. Ada satu tempat tuan, saya kalau kuliah saya sebut nama makcik ni, makcik, saya sebut dia, ada makcik lain hasad kat dia. Dia kata, ustaz, saya sebut nama dia je. Itu pun jadi hasad. Tuan-tuan boleh bayang, itu sekecil-kecil contoh. Bayangkan yang lebih besar. Tuan-tuan, ini penyakit umat, ini penyakit masyarakat. Nak rawat dia tuan-tuan, banyak cara. Cara yang pertama bagi orang ni, diri kita sendiri tuan-tuan, kalau mula nak datang hasad, tuan-tuan, tenangkan diri dan katakan orang itu mendapat nikmat, tetapi dia ada ujian yang aku tak tahu dia dapat jawab. Tuan-tuan, sahabat saya Dr. Rafiq, ramai kan? Saya anaknya belum ramai. Saya kata, ya, dia anaknya ramai, tetapi dia setiap hari nak kena layan semua anaknya. Pernah ramai tapi tak layan. Contohnya tuan-tuan. Jadi kita fikir orang tu dapat nikmat, dia juga ada ujian. Ia dapat memujuk diri kita untuk tidak hasad dengan nikmat orang lain. Faham tuan-tuan? Pujuk macam tu. Tuan-tuan tengok orang tu kebun banyak, ada kambing lagi, ada lembu lagi. Tuan-tuan, dia setiap hari kena bangun selepas subuh pergi kebun, petengah hari kena balik. Kalau pekerja sakit, dia yang kena pergi, padahal umur dia 10 tahun. Tuan-tuan, okey je relax pergi ngeteh, pakai plekat, naik motor, tak ada masalah, tak payah penat apa-apa. Tuan-tuan patutnya fikirkan, dalam nikmat yang dia ada, dia juga ada kepenatan dan ujian. Jadi apa yang Allah bagi kat kita tuan-tuan, kita syukuri dengan baik dan jangan hasad dengan orang. Kalau kita nak macam dia tuan-tuan, kita usahakan bagi dapat. Hasad jangan. Hasad boleh berlaku kepada para ulama, boleh berlaku kepada para ahli dakwah. Tuan-tuan, ini hasad. Hasad untuk kita pujuk diri kita tuan-tuan. Orang yang berhasad, dia bukan marah kepada orang yang ada nikmat, tetapi dia tak puas hati kepada pengagihan Allah kepada hamba-Nya. Dan ia adalah buruk, sangat buruk. Betul kan? Nikmat yang kita dapat ni tak sama, dan nikmat ini dibahagikan oleh Allah. Orang kalau dia hasad kepada orang tu, seolah-olah dia tak restu kenapa Allah bagi kat dia. Pemberian tu tak diridai. Al-hasad. Boleh tuan dikasih sekalian. Jadi tuan-tuan, ini mesti kita cermati dengan baik. Manakala kalaulah kita orang yang disasarkan hasad, orang kita disasarkan hasad, caranya adalah yang pertama, jangan pamerkan nikmat yang melampau kepada khalayak ramai. Haji ada Lamborghini kat rumah, tak payah bawa pergi masjid, bawa C70 Honda tu je dah. Simpan je. Nak bawa pergi KL yang kat sana macam-macam ada Lamborghini Ferrari, orang dah tak payah hasad dah kat sana. Tuan-tuan, bawa dekat kampung. Ni haji, simpan je. Contohnya begitu. Nampak tak? Jadi jangan pamerkan nikmat yang banyak kepada manusia, kerana mata manusia yang memiliki hasad akan menyampaikan atau membawa penyakit. Nabi SAW sebut al-ainu haqqa. Ain, pandangan mata hasad itu adalah benar. Dan yang keduanya tuan-tuan, sekalikan dengan nikmat itu perkataan yang memusnahkan hasad dengan menyebut Masya Allah la quwwata illa billah. Masya Allah la quwwata illa billah. Berapa anaknya? 10. Masya Allah, ia akan menghilangkan hasad dan ain kepada orang itu. Tuan-tuan buka dalam Quran, dalam suratul Kahfi. Ingat tak surah Kahfi? Dalam surah Kahfi ada kisah, 4 kisah atau 5 kisah. Kisah tentang Ashabul Kahfi, kisah tentang apa lagi? Ashabul Kahfi lagi apa? Apa lagi?
Asal buka. Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Tuan, saya tak panjangkan sebab bersama dengan saya tetamu daripada Mesir, Syekh Ahmad Taha. Kita ada buat program sanad Al-Quran. Sanad Quran, bacaan Quran 30 juzuk. Siapa yang bacaannya dah baik, kita buat talaqi. Okey, kita buat talaqi bacaan daripada awal sampai akhir. Siapa yang baca dan disahkan bacaannya baik dan bagus dan tepat sebagaimana diambil beliau oleh gurunya, orang itu akan diberikan sanad. Sanad maknanya apa tuan-tuan? Rantai bacaan yang bersambung sampai kepada Nabi, disahkan setiap satunya sampai kepada Nabi. Faham tak? Okey, nanti tuan-tuan akan dapat satu sijil. Daripada sijil tu nama tuan-tuan, nama Syekh Ahmad Taha, nama guru beliau, tabi'ut tabi'in, sahabat Nabi Jibril alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala. Terus datang itu sanad. Jadi kita buat program, esok start program tu di Masjid Sungai Ambung. Jadi saya bawa Syekh untuk cari rumah lah, mana-mana rumah. Kok sini ada bilik-bilik kosong je, boleh je. Rumah-rumah mesti aja nak sponsor 2-3 minggu. Agenda kita tengah cari, kita akan tempatkan di sini sebab dekat dengan Sungai Ambung. So program akan start esok. Jadi kalau tuan-tuan ada juga yang nak join, boleh juga tuan. Okey, boleh juga. Tapi kena daftar dulu lah dan kita susunkan jadual. Tak apalah tuan, itu bukan cerita dia. Saya nak pergi kat yang tadi tuan. Dalam kisah Ashabul Kahfi, Allah Ta'ala bawa beberapa cerita sketsa ataupun kisah Ashabul Kahfi. Kemudian kisah pemilik kebun. Tuan-tuan ingat tak pemilik kebun ni ketika yang seorang tu dia masuk ke dalam kebun, yang kebunnya hebat sangat. Apa dia kata? Ketika melihat kebun anggur, kebun kurma yang ada laluan sungai yang sangat cantik dan indah, hebat kebunnya. Lalu beliau menyebut, Masya Allah, la quwwata illa billah. Inilah doa dan zikir yang dibaca sebelum ataupun ketika terujuk, yang akan menghilangkan hasad dan ain bagi seorang. Ini jangan, woi gedenya, woi banyaknya, woi hebatnya, tak. Masya Allah dulu. Ketawa Syekh. Faham dia? Nah. Masya Allah dulu. Masya Allah, la quwwata illa billah. Dan ini adalah sunnah yang diajarkan Nabi SAW. Jadi kesimpulan kepada semua tadi,
Apabila seorang itu menjadi mukmin dan muslim yang benar-benar kepatuhannya kepada Allah, wala dan kecintaannya kepada Allah dan kepada Nabi SAW, secara automatik dia itu telah berada dalam landasan para Nabi SAW. Dan kalau dia berada dalam jalan para Nabi, musuh yang memusuhi Nabi juga akan menjadi musuh kepada dia, kerana dia akan gagalkan jalan Nabi dan jalan orang yang beriman. Allah sebut apa dalam Quran? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Allah Ta'ala sebut, dan begitulah kami menjadikan dalam bagi setiap nabi akan ada musuh. Tapi tuan-tuan, yang musuh ni mesti jahat. Tapi kalau tuan-tuan yang musuh tuan-tuan orang baik, tuan-tuan kena fikir balik. Faham je? Kalau yang musuhi kita dia orang baik, orang sembahyang, orang mukmin, dia musuhi kita, tuan-tuan kena fikir balik. Tapi kalau yang memusuhi kita adalah syaitan, yang musuhi kita adalah orang munafik, yang musuhi kita adalah orang fasik, tuan-tuan tak apa. Jalan tuan-tuan macam ada track di jalan-jalan para Nabi SAW. Kerana tuan-tuan mempertahankan keimanan. Hadirin yang dikasihi sekalian, ini adalah beberapa 5 musuh yang disebutkan oleh para ilmuwan yang akan dihadapi oleh golongan mukmin. Sebagai penutup tuan-tuan yang dikasihi sekalian, ini umum tuan-tuan, setiap satu itu perlu disyarahkan. Macam yang disebut tadi. Tuan-tuan, secara kesimpulannya, tidak ada hidup yang paling aman dan tenang dan tenteram dan stabil dan baik kecuali orang yang hidupnya memang hidup sebagai seorang mukmin dan muslim yang beriltizam jujur kepada Allah, bukan kepada manusia. Kalau dia hidup macam tu tuan-tuan, dia bukan bermuka-muka, dia kalau di tempat lain dia maksiat kepada Allah, dak kampung dia jadi orang mukmin, tak. Tuan-tuan, dia akan merasakan hidupnya adalah sebahagia-bahagia hidup. Tuan-tuan tengok Allah sebut dalam Quran, ayat ni Syekh ingatkan saya semalam. Allah Taala sebut, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang hidup jauh daripada apa yang aku ingatkan, aku dah ingatkan macam ni tapi dia tak buat, aku ingatkan macam ni dia langgar, aku ingatkan dia jauh. Suruh sembahyang tak nak sembahyang, suruh tutup aurat tak nak tutup aurat, suruh jangan mencuri, suruh jangan berjudi, jangan rasuah, jangan tipu, jangan minum arak. Siapa yang ambil jalan ini, kami akan jadikan hidup itu dongka tu macam sengsara, takkan bahagia dan takkan tenang. Tuan-tuan, orang yang berjaya scam, tuan-tuan, Malaysia ni telah masuk scammer di Malaysia ni, tuan-tuan, bilion. Scammer dah boleh dapat keuntungan bilion dengan telefon tu. Assalamualaikum makcik namanya Rogayah binti Saripah. Ya betul, makcik ni ada masalah dekat LHDN ni makcik tu kerja proyek getah LHDN, bila tuan-tuan dia daftar. Makcik kena masukkan duit, kalau tidak nanti mahkamah datang, tuan, 10,000 habis. Tuan-tuan bayangkan rakyat Malaysia yang jahil, yang tak pandai, kena macam tu berapa banyak bilion. Tuan-tuan, walaupun mereka boleh kaya, tetapi hidup tidak akan boleh tenang. Kerana siapa yang hidup jauh daripada peringatan Allah, hidupnya akan sengsara. Tuan-tuan tengok artis-artis, walaupun dia dipuja dengan tinggi, bukan aurat di mana-mana tuan, tetapi di sudut hati yang dalam dia merasakan kekosongan. Cuba tuan-tuan tengok yang datang kuliah malam ni, tenang aja. Yang paling tenang yang nyandor. Dah, tahu-tahu nanti kita bangun, kita makan. Dah, tuan, fikir apa tak payah fikir apa. Tuan-tuan, sakinah dan ketenangan daripada Allah. Allah sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi tuan, saya buat khulasah kesimpulan. Jadi untuk berjaya tu tuan-tuan, pertama tuan-tuan mesti ada ilmu dan kesedaran. Hidup orang beriman, di depannya akan ada cabaran yang mesti kita mesti hadapi. 2, jangan tinggalkan zikir yang menjadi kekuatan dan benteng kita daripada kejahatan syaitan. Yang paling asas daripada semua zikir itu, jangan pernah tinggal baca Quran walau sikit pun setiap hari. Itu tali Nabi sebut dalam hadis, huwa hablullahil matin.
Dia adalah tali Allah yang paling kukuh. Tali Allah yang paling kukuh. Tuan-tuan pegang tali itu, hujungnya Allah kuat. Kalau tuan-tuan tinggalkan Quran, tidak ada lagi pautan itu. Jangan tinggal Quran walaupun sedikit, apapun berlaku. Dan yang ketiganya tuan-tuan, bina dan ambil berat tentang generasi baru, anak-anak kita, masyarakat kita, tuan-tuan, saudara mara kita yang akan datang ni, anak-anak kita, anak perempuan dan sebagainya, tuan-tuan, mesti kita berikan mereka pendidikan yang paling baik, pentarbiahan akhlak yang paling baik, contoh yang paling baik, kerana mereka akan melapisi kehidupan selepas ini. Makcik, kalau makcik dah tak ada dah, nak dia anak semua dah besar dah, tuan-tuan, jumpa je mana-mana anak orang Islam, makcik, jumpa kat mana-mana, dalam hati doakan, ya Allah, jadikanlah anak orang ni anak orang baik, jadikan anak orang ni orang berjaya. Jadi tuan-tuan doakan, kerana doa kita yang tak ada kepentingan kepada orang lain mustajab. Mustajab. Doa orang tu tak tahu kita doakan mustajab. Mustajab. Nah, tuan-tuan nampak saya, contoh saya lalu kaki saya macam sakit. Macam tu keluar pintu, dia kata tengok siapa ni kaki dia ikut-ikut. Ya Allah, bagilah sembuh kaki dia. Tuan-tuan, itu sangat mustajab. Bayangkan makcik dah naik motor, naik kereta, nampak anak orang Islam balik sekolah. Ya Allah, jadilah budak-budak ni semua jadi anak yang soleh, anak yang baik. Tuan-tuan, tak ada kepentingan pun. Tu anak siapa? Bukan anak kita, bukan cucu kita, bukan sepupu kita. Kita doakan tanpa kepentingan. Mustajab. Itu dipanggil sebagai ad-du'a bi zahril ghaib dalam hadis. Ad-du'a bi zahril ghaib. Doakan orang Islam dalam keadaan dia tak tahu dia didoakan. Doa itu akan diaminkan oleh para malaikat Allah SWT. Boleh Ji? Faham Ji? Dah faham, kita berhenti. Nah, jadi tuan-tuan, sekadar itu saja pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati, berkati kita semua, dan Allah menjadikan apa yang kita bicarakan pada malam ini ada kebaikan untuk kita, tuan-tuan, dan kita hidup lebih optimis dan positif dalam menghadapi kehidupan yang akan datang. Dan tuan-tuan, kita kena ingat, selama kita mukmin dan muslim, Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan kita. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman saya dan iman kita semua, iman anak-anak kita, iman zuriat keturunan kita, dan Allah menjadikan negeri dan negara kita sentiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, kemakmuran, keamanan, ketenangan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan siapa yang mencintai negara ini dan negeri ini dengan kebaikan, Allah taufikkan dia dengan kebaikan. Dan siapa yang mengingini pada negeri dan negara kita dengan keburukan, Allah Ta'ala membalikkan keburukan itu kepada mereka semua. Dan Allah mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan memasukkan kita semua dengan rahmatnya ke dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahman warzuqna 'amalan ma yuqarribuna ilaika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.